بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من المعذور في التعبير واجعلنا من المعذور في السنة اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأهلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك لا يتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ودقائقه والإتيان على جميع مسائله wakazalika dan seperti demikian itu dalil ay kama zukira min fardil kifayah kama qarrarahu ba'duhum dan seperti demikian itu seperti barang yang disebut daripada fardu kifayah. Nah, perkara ni perkara yang ditakyin tapi takyin bukan di atas umum. Makna kata di atas seorang ni daripada pemula yang ramai maka tunai satu orang ataupun dua tiga orang, dua orang ataupun seorang maka terucuk daripada fardu itu. Ada pun masalah ilmu tauhid, mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu syirik, patut dia panggil wajib dan ketentuan di atas seorang ni. Fardu lagi pula tertakyin tertentu fardu itu di atas seorang ni. Wa kazalika dan seperti demikian itu demikian juga ay kama zukira min fardil kifayah yakni barang yang disebut daripada fardu kifayah ini kama qarrarahu ba'duhum seperti bagi yang telah mengikrar yang telah menghurai akan dia oleh ba'duhum. Dia katanya la yata'ayyanu alaika tidak tertakyinlah ke atas engkau itu ma'rifatu furu'i ilmi tauhid tidak tertakyin ke atas engkau oleh mengenal dan oleh mengetahui akan cawe-cawengi dan segala cabe-cabengi daripada ilmu tauhid. Makna kata ni salah satu daripada fardu kifayah serupa dengan fardu kifayah yakni pada pihak tak ada wajib di atas semua mukallaf semua kita dah. Gapo dia? Yakni mengetahui akan segala cabe-cabengi ataupun cawengi daripada ilmu tauhid. Wa daqaiqihi dan pula tidak tertakyin tu mengetahui akan segala apa? Segala daqaiqihi, segala perkara yang halu-halu ataupun perkara yang sulit-sulit di dalamnya di dalam ilmu tauhid. Adapun perkara-perkara furuk ilmu tauhid, cabang-cabang daripada ilmu tauhid, yakni daripada perkara yang halu-halu, perkara yang sulit-sulit daripada ilmu tauhid, hak ni orang panggil tak wajib di atas tiap-tiap orang kena mengaji. Bahkan benda ni dikata ketentuan di atas ulama-ulama ataupun orang-orang yang mihir saja. Dah. Wal ityanu ala jami'i masailihi dan tak tertakyin atas pada kata makrifatu. Wa kazalika dan seperti demikian itu juga ay kama zukira min fardil kifayah la yata'ayyanu alaika tidak tertakyin, tiada wajib, tiada mesti alaika ke atas engkau al-ityanu oleh membawa datang oleh mendatang ala jami'i masailih di atas sekalian daripada segala masalah ilmu tauhid. Tiga perkara ni orang panggil perkara yang wajib tapi sebagai fardu kifai. Makna kata di atas satu jajah
ataupun di atas satu tempat, maka mengetahui oleh salah satu ataupun salah seorang daripada orang yang alim ataupun orang yang mahir, maka madarah bagi orang lain semua. Tapi hak ni orang panggil tak wajib di atas, orang panggil fardu ain. Orang panggil tak panggil fardu ain di atas tiap-tiap seorang. Mana seperti masalah cabai-cabai ni, cawe-cawe ni daripada ilmu tauhid, perkara yang ghamid ataupun perkara yang halu-halu yang sulit dalam ilmu tauhid, maka itu tak ada wajib di atas tiap-tiap seorang, bukan fardu ain dah, yakni fardu kifayah. Naam, ni sebagai istidrak pada kata la yata'ayyanu. Sungguh kata masalah yang sulit, yang halu-halusi, yang ghamid, yang dalam pada masalah ilmu tauhid dan cawengi ilmu tak wajib sungguh di atas tiap-tiap seorang sebagai fardu ain ataupun fardu yang ketentuan di atas seorang-seorang ni, sungguh kata tak wajib. Naam, ya, ataupun ya temana na'am tu sebagai istidrakun likaulihi la yata'ayyan. Sungguh kata tak wajib di atas tiap seorang ni sebagai fardu kifayah. Na'am, ya, in warada. Ni makna wajib ni. Sungguh kata daripada caweng ni mana? Seperti kata ilmu tauhid zat Allah ataupun wujud Allah. Kata dia tu ainuzat ataupun dia saat ni tu daripada gapo, yakni daripada ainuzat saat ni tu ataupun ghairuzat, supaya kita takluk qudrah. Takluk qudrah besar-besar dikatakan takluk suluhi qadim, takluk tanjizi hadis. Hak dua tu wajiblah kita mengenal. Adapun takluk hak 8 lagi, hak 7 lagi tafsir satu-satu daripada takluk ada kepada takluk gabang. Takluk qudrat, yakni daripada tak ada mari pada ada, ataupun daripada tak ada gi kepada ada pula, ataupun tak ada gi pada ada gi pada tak ada. Hak ni tak ada wajib di atas tiap-tiap seorang ni daripada mukallaf kena mengetahui. Tapi sekira kalau tak datang syubhat, tengok, in waradat alaika syubhatun, jika kedatangi alaika ke atas engkau itu, kedatangi apa? Syubhatun, yakni oleh keliru, yakni oleh kesamaran fi usuluddin, di dalam ilmu usuluddin. Sungguh kata kalau masalah forok ilmu tauhid, cawengi ilmu tauhid, ataupun daripada masalah benda yang halu-halu ataupun sulit dalam tauhid, sungguh tak wajib di atas tiap seorang ni sebagai fardu ain. Sungguh itu tahu seorang ataupun 2, 3, 4 orang daripada ulama yang meheh-meheh, maka tak apa dah manda dah. Tapi sekira kalau tak datang syubhat di atas kamu, jika kalau datang syubhat jadi semabu, jadi keliru pada ilmu tauhid, takhafu, yang takutlah engkau datang ke atas engkau oleh syubhat pada ilmu tauhid saat ni ataupun ilmu usuluddin. Takhafu, yang takutlah engkau, antaqadaha, bahawa cederalah engkau dan cakaplah engkau fi'tiqadika, pada pegangan engkau. Jadi kalau engkau saat ni kedatangi ke atas engkau, mari ke atas engkau oleh keliru kesamaran saat ni tu yang membuat takutlah engkau bahawa jadi cacat dan cedera pada masalah i'tikad engkau. Jadi kalau apabila datang syubhat saat ni serupa dengan syaitan. Orang panggil syubhat saat ni tu keliru tu serupa dengan syaitan, duk tipu di dalam hati kita. Tuhan ada ke tak ada ataupun Tuhan saat ni tu ada sungguh tak ada sungguh. Kalau ada kadang tak boleh tengok, ataupun Tuhan tu puasa ke tak puasa. Misalnya datangkan syubhat, datangkan kesamaran tentang ilmu usuluddin, maka ketika ni benda yang ghamid, benda yang halu-halu ataupun benda yang sulit dalam ilmu usuluddin, maka pasti juga kita kena tahu untuk kita nak mempelepas dan nak tolak daripada keliruan itu untuk nak sempurna pada akidah kita. Jadi wajib kat ketika ni fayata'ayyanu alaika, maka lazimlah ke atas engkau, maka pastilah ke atas engkau halu tilka syubhah, yakni terhalal dan terhurai oleh dimakan itu syubhat. Jadi makna kata ketika ni kalau tak datang syubhat, jadi makna kata cabang-cabang ilmu usul tak wajib ngaji.
Bukan semua. Misalnya kita telefon nak kita, kalau tak ngaji semua tak ada apa. Yang reti seorang dua ya untuk nak tolakkan syubhat. Reti seorang dua pun lepas birah daripada fardu tu. Tapi kalau datang syubhat di atas kita, kita saat ni tu duk mari keliru kata Tuhan tu ada macam mana? Ataupun kudrat Allah, kuasa Allah, ada kuasa Allah macam mana? Maka duk datang keliru duk ganggu dalam hati kita sampai kita nak tolak tak boleh. Malaikat kita kena tahu benda halus-halusi, benda yang sulit dalam ilmu tauhid, ilmu usul kena tahu. Maka ketika ni apabila datang syubhat, maka lazim ke atas kita, wajib atas kita kena menghuraikan di mek tu syubhat tu nah fa yata'ayyanu alaika. Mak payah sikit tu. Maka tertakyin dan tertentu ke atas engkau halu tilka syubhah, oleh menghuraikan dan melepaskan tilka syubhah, akan dimainkan itu kesemaburan dan keliruan yang duk datang di dalam hati kita, duk kacau di dalam senabari kita, duk kacau dalam sir kita ni, duk kacau oleh syubhat-syubhat. Maka ketika ni pasti kita kena mengaji juga benda-benda yang dalam-dalam dan benda yang rawik-rawik. Kemudian kita tolak saat ni tu, hal saat ni tu bima amkana, dengan barang, dengan perkataan amkana yang termungkin lah ia barang. Barang yang termungkin kita boleh tolak syubhat. Misalnya datang hati kita ni, Tuhan ni ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke nak tak boleh tengok? Kalau ia ada semua boleh tengoklah supaya kalian ni nak ada boleh tengok. Pasal Tuhan ada tak boleh tengok. Maka wajib kita kena tolak, wajib kita kena gapo tolak, dan kita kena sepak semungkin-mungkin kita boleh tolak tanah bima amkana, dengan barang yang termungkin, dengan perkataan yang termungkin. Apa mah bayar minal kalamil muqni'i, daripada cakapan dan perkataan bahasa al-muqni'i, ia mempuas hatilah ia kalam tu akan kita. Makna kita tolakkan perkara syubhat yang duk datang dalam hati kita daripada keliruan yang membawa nak rusak iktikad kita, maka kita tolaklah dengan kata dengan cakapan, dengan bahasa yang memuaskan akan hati kita. Tolak. Dia mau kata Tuhan tak ada, misalnya dia mata kerana mudah sembah Tuhan, sembah kerana benda tak ada. Misalnya mata kau sembah pun benda yang ada Tuhan mudah sembah tu tak ada nampak gelai, tak ada boleh tengok, pas tu mudah sembah apanya benda tak adanya. Kamar di kita pun apabila jadi kita pun jadi keliru sekaligus. Jadi kesamaran sekaligus, jadi kenyuk akidah kita sekaligus, jadi cedera. Maka tika ni wajib kita nak tolak. Sungguh kata Tuhan tu benda tak ada pada pandangan. Hakikat dia ada, walaupun tak nampak dengan pandangan, tapi suluh dengan mata hati, maka nampaklah kata Tuhan tu ada. Supaya benda ada, ia hilang gelenyat. Bukan kata benda tu tak ada. Cumanya dia hilang pada matanya, cuma cari wimolek ada tu. Allah Ta'ala pun macam tu lah. Nampak zahir di mata kaca kita tak nampak, tapi hakikat suluh dengan hati ada. Allah Ta'ala dalil beberapa perkara bagi orang cerah mata hati, bagi orang yang suluh dengan mata hati, bagi orang suluh cerak mata hati, maka dia nampaklah Allah. Tapi bagi orang yang tak ada iman, yang tak ada iman dalam hati, maka dia tak nampaklah Allah. Okay? Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalah. Wa iyyaka dalal ai ihzar talaqika, hendak beringatlah engkau, talaqika akan tercampur engkau duk mari macam-macam keliru. Tuhan tak ada, kerana Tuhan kuasa, kerana tak nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau ia suluh zahir saya tak nampak lah. Apa pun tak tengok ke langit pihak buat, bombing pihak buat. Jadi dengan sedih, jadi sedih boleh ke mung sendiri ada sebab pok dengan mok-mong lah kan. Dengan ayah mung, dengan mok-mong sebab mu ada. Lepas tu langit bombing tu nak ada dengan sedih boleh jadi ke? Sepatut ke? Layak ke? Langit bombing ada dengan cara diri, ada dengan cara tamacak boleh jadi? Jawab tak boleh jadi. Cuba mu tengok semua tulisan yang ada di dinding, ada semata-mata tulisan tu ada dengan cara sendiri. Ya tak boleh jadi, pasti kena ada katib tengok supaya kita. Kita ni kita tengok akar ni ada.
Akar ni ada semata-mata ada akar ni sengaja cara sendiri, ya tak boleh jadi. Pasti kitabah maktub ni pasti ya kena ada katib. Katib. Supaya juga kita tengok angin, kita tak nampak geleh angin, tapi wangi sejuk kita. Lepas tu lebih pada tu lagi angin ni duk berangin mari kena kita berasa sejuk. Makna kata benda sejuk benda ada, tapi ada ya tak nampak geleh, cuma rasa. Dapat dia dengan rasa. Allah Taala tu benda Allah Taala dikata benda qadim, benda yang pesizat al-wajibul wujud, maka tak nampak geleh, tapi ada dengan kita suluh dengan mata hati. Angin ni angin ada mana? Ada nampak kipas yang musing, nampak barai besi tu musing, lepas tu buang turut ditunjuk diri angin duk mana? Tak nampak, cuma diri rasa sejuk mai kita, angin ada. Allah Taala benda qadir ni benda makhluk yang ni. Pas rohmu nampak geleh tak, cuma mengoyak rohmu. Tunjuk sini kena ke mata, mana rohmu? Tunjuk sini kena ke hidung, tunjuk sini kena telinga, sini kena ke hidung, sini kena mulut. Cuba mengoyak rohmu duk mana? Nak oyak tak boleh, tapi benda yang mempahal. Apabila roh ada, seorang itu boleh bergerak. Apabila roh ada, seorang itu boleh kecek. Apabila roh ada, seorang itu boleh melihat. Tu dalilnya. Fa innaha wa iyyaka, dan akan dikau ihzar talaqika, hendak beringatlah engkau akan tercapai engkau, wal mumarata, dan jauhlah engkau tu ihzar, beringat engkau, jauh engkau akan apa dia? Salata wa iyyaka, jadi salata ihzar an anfusikum, hendak memberingat engkau dan menjauhlah engkau. Salah katanya al mumarata, akan berbantah dan pula berbalah, wal mujadalata, dan perkelahi. Mujauhlah akan dia ke salata wa iyyaka, salata ba'idu an anfusakum anil mumarati wal mujadal. Takdir itu sudah sikit. Wa iyyaka nana ai ba'idu anfusakum, engkau hendak menjauhilah dan engkau hendak beringatlah daripada diri engkau tu. Ba'idu anfusakum, engkau beringat dan engkau jauhlah akan di engkau anil mumarati, daripada perbalah, wal mujaladati, dan daripada perkelahian. Tak usah duk balah lah. Kalau kita balah dengan tak ada tentu kara, ataupun kita balah dengan tak tentu hala, makna perbalah itu jadi satu penyakit pula. Sebab tu kalau kita nak balah bab ilmu, ya kena ada dalil. Ya kena ada dalil, ya kena ada perdomi dia. Bukan semata-mata kalau kita nak kecek bab ilmu dengan gamuk-gamuk tu tak jadi. Kadang-kadang dengan gamuk, kadang-kadang membawa kepada kita tu jadi satu penyakit. Nak ke benih ya. Tu tak pandai tapi nak ke benih. Dia mau terano mung semayalah tu. Ikut ku semayalah ni lama dah. Jadi kalau bab usuluddin, kita pergi balah dengan demo, kita pergi tekan dengan demo, kita pergi kelahin, nak ke benih, tak ada kira pada hujah. Sebab tu bagi orang yang berilmu, apabila nak berhujahkan satu perkara, pasti kena mendatangkan dalil. Dalil tu orang panggil mukni ke tak mukni. Kalau dalil tu mukni makna kata orang tu boleh terima, makna kata situ makna kita tu betul. Tapi kalau dalil kita mendatang tak ada mukni, tak ada mempuaskan hati orang, kita nak ke benih, ni orang panggil balahai kita, perkahilian kita, ini membawa pada jadi satu penyakit. Sebab tu kita orang ngaji pun jangan nak ke benih semata nak ke benih. Kalau kita nampak hujah demo kuat hujah demo mendatang tu orang panggil dalil yang kuat, dalil yang qat'iyah, dalil yang puas hatikan kita. Lepas tu kita tak usah terima, keras perut kita, keraskan kita. Ni orang panggil tak jadi lagu ni. Supaya dalil mari, supaya dia mau kata mana Tuhan dah. Tuhan dah mu tengoklah Allah ni. Tengok Allah ni setelah tu, setelah ni, setelah bergerak gitu, setelah bergerak gini. Mu tengok kereta duk tah batas, mu tengok angin duk gapo duk bergerak, mu tengok laut duk tengok dah. Ya semenjak dulu siapa lain laut tak ada berhenti. Siapa ya duk cara air laut tu boleh duk bergerak gitu gini. Hati ada lah tuai dia. Dah. Tapi kalau semata-mata kita nak balah, nak kelahi, nak ke benih, hak ni satu penyakit. Sebab dia kata lagi, fa innaha, maka sesungguh bahwasanya, yakni apa dia, al mumarata wal mujadalah ni daun mahdun, ialah satu penyakit semata-mata. Sebab tu kita orang ngaji,
kalau nak kebenih semata-mata kelahi dengan demo dalam masa Allah, bab fiqh ke ataupun bab usuluddin, daripada bab ramid, bab yang sehalu-halu, yakni bab yang sekarit-karit dalam ilmu usul, kita tak kena, kita tak betul, kita sendiri duk jadi keliru tapi tak jahlah demo. Maka ini satu penyakit semata-mata. Penyakit mana? La dawa'a lahu, yang tiada jenis ubat baginya, bagi dain mahdin. Makna kata kalau kita berkelahi di dalam masalah usul, dalam masalah usuluddin, hak dah jadi kesamaran, maka berkelahi kita saat ni bukan kalam mukni, maka itu membawa pada penyakit yang tak ada ubat baginya. Semua tu penyakit tu ada ubat, tapi nak yak kata ada juga penyakit saat ni tu payah ubatnya. Supaya ni lah kita nak misal penyakit tak ada ubat. Hak Zohir penyakit tak ada ubat, setamanya nah dulu orang duk bahas mari mana-mana dah. Tak ada temu penyakit ni ubat dia. Cuma apabila orang kena tu boleh bantau ya, pergi hospital cocok ubat. Hospital makan, tapi orang ni kalau ia saat ni tu hidup dengan bini dia akan jadi lah. Lepas tu bini jadi kalau dia beranak, anak dia kalau juga. Makna kata orang jadi nyakit ni la dawa'a lahu, tak ada jenis ubat baginya. Sekarang tak ada temu ubat dia. Supaya juga orang wahid tekan dalam masalah usuluddin, benda tak tahu hala lagi, syubhat saat ni orang panggil rak yang tak kena jalan. Maka dia nak kebenih semata. Ni orang panggil penyakit yang tak ada ubat juga ni. Dah. Fahtaraz minhu, maka hendak engkau pelihara, maka hendak engkau jaga, minhu daripadanya, daripada dain mahdin, daripada penyakit hak tak ada ubat ni. Engkau kena jaga, engkau kena pelihara, juhdaka, akan kesungguhan engkau kena jaga dengan sesungguhnya. Sebab tu lah orang ngaji, nah kita kena tengoklah. Makna kata kalau dalih dia mau kuat, kita kena mengakulah. Jangan kita nak semata-mata benih. Apabila kita tu kalah, kita tak jangan kalah, tak jangan turut, tak jangan ikut, sebab kita degi kita. Orang-orang dengan dalil dah, orang dengan gini, mana dalil tu ada? Allahul ladzi khalaqas sama. Itu bukan tu. Bukan kok mana Allahul ladzi khalaqas sama. Tuhan menjadi langit bumi. Dalil tu ada. Tuhan menjadi, apabila Tuhan menjadi, dalil kata Tuhan tu ada. Lepas tu kalau Tuhan tak menjadi, dalil Tuhan tak ada. Lepas ni Tuhan menjadi langit bumi. Orang nak menjadi, dia kena ada diri dia tu semua sepenuh dah. Supaya tokai umur, dia nak buat umur. Mana tokai tu kena sihat, tokai tu tak sakit, tokai tu tak demam, tokai tu tak ada keciman ni, baru dia boleh buat umur tu. Dalil kata tokai ada, dalil umur tu sudah. Dalil kata langit ada, bumi ada, sudah dengan comel. Dalil kata Tuhan ada. Itu orang panggil dalil. Itu dalil akli. Fa inna manirtadahu, maka sesungguh bahasa mereka yang memakai ia, irtadahu, yang memakailah ia man sebagai selindai dia. Ia pakai akan apa? Pakai ia man. Di mana fa inna manirtadahu, maka sesungguh mereka yang memakailah ia man, hu akan dia akan daan mahdan, akan penyakit pesing wahid balah dengan orang. Nyakit yang pesing wahid tekan dengan orang, tak jangan kalah dengan orang. Di dalam masa syubhat pun tak jangan kalah. Duk nampak dia situ. Ni satu bala kan, ni satu bala. Pesing tak kalah dengan orang. Nak benih serik. Nak balas terik. Balas tu tak jangan kalah dengan orang. Pakai dia tu, pakai dengan benda wahai kelahi, wahai balas, wahai bertekan. Di dalam masalah usuluddin, orang yang memakaikan penyakit bertekan, penyakit kelahi dan balas ni, orang panggil penyakit yang tak ada ubat ni. Lam yuflih, nascaya gapo ni? Lam yuflih, tiada bertuahlah ia man. Tiada beruntunglah ia man. Tiada baiklah ia man. Orang mana sifat wahai bertekan di dalam masalah usuluddin, ataupun bertekan dan berkelahi dan bertikai di dalam masalah ilmu, wahai bertekan orang ni tak beruntung bagi dia, tak berjaya, illa ayyataghammadahu Allahu bi rahmati wa lutfi,
malaikat orang yang mengelubungi akan dia akan oleh Allahu Ta'ala birahmatihi dengan rahmatnya, rahmat Allah, wa lutfihi dan pula dengan lemah lembutnya, lemah lembut Allah. Makna kata orang mana selama mana dia duk pakai sifat wahib tekan, pakai sifat wahai tekan dengan orang di dalam masalah ilmu, wahai orang panggil bertikai dengan orang dalam masalah ilmu, wahai balah tak jangkalah dengan orang, maka orang ni tak ada baik baginya, tak ada beruntung. Malaikat orang yang menghubungi akan dia oleh Allah dengan rahmat. Malaikat Tuhan kehendak dia tu nak wirahmat, alhamdulillah lah. Sebab tu sifat ni orang ngaji tu kena jaga-jaga kena jaga-jagalah kita tu. Masalah kita klik kapung sikit lagi makna tu kita dengar dulu. Lepas tu ya orang ni ya wahib tekan orang ni, orang tak kenal mana. Pas supaya kita misal orang wahib kat tesing orang. Kecek gapo tak ada suk wahib letel orang. Letel orang ni orang tak sayang ya. Kalau kita duk kapung duk mana pun kecek pak demo kecek tak ada suk kita letel perak. Kecek tak ada suk kita kat tesing perak. Orang ni lama-lama orang tak asal dekat orang ni. Kerana wahai kat tesing orang, wahai tekan orang, wahai bilang tak tahu tak buku nak kebenih mata. Orang ni penyakit yang tak ada ubat baginya. Dan pula bagi dia tak bertuah dia, tak baik dia. Malaikat orang yang Tuhan nak mengelubungi rahmat tak ada apalah. Tuhan nak balik hati dia tak ada apa. Thumma lam, kama dia mengetahui engkau ayyuhal mukhatab, hei seorang yang dikhitab ataupun seorang yang kanaki pada ibadah, annahu izan kana fi kulli qutrin, bahwasanya iza hasilun hasil, izan kana apabila hasil ia, apabila ada ia, fi kulli qutrin pada tiap-tiap kotar, yakni tiap-tiap pihak, tiap-tiap jajah sebab dia panggil negeri kotar. Kotar-kotar ni satu negeri lah. Kama dia kutrin tu supaya kita nak pergi kapal ke apa, ya ada ke kapal tu be. Kapal tu be. Ya panggil gapo Tairatul Qatar. Besok nak satu hari tu kapal kota. Kapal kota ya dekat dengan mana? Ya dekat dengan Imarat, ya dekat dengan Bahrain. Maka Qatar ni, kenari kota ni, ya pakai duit dirham, ya tak pakai dinar, ya tak pakai riyal, ya tak pakai kok poin, ya pakai dirham. Satu dirham dia lah ni tu lebih kurang dekat-dekatnya 11-12 kok. Maka ia panggil Al-Qatar, negeri kota. Maka murad dengan kutrin sini, yakni tiap-tiap negeri, tiap-tiap jajah, tiap-tiap pihak. Da'in, ada orang yang mendakwah, ada orang yang menyeru. Makna kata di dalam tiap-tiap kampung ataupun tiap-tiap negeri, negara saat ni, ia adalah orang yang jadi da'in, yang jadi menyeru dan pula mendakwah. Da'in mana sifat? Kainun. Da'in tu isim kana tu, asalnya da'iyun. Kama dia beratkan domah tahya jadi da'in, supaya qada'in, supaya dengan qadin, supaya dengan radin, asalnya radiyun, da'iyun. Da'in mana? Kainun, yang adalah ia da'in min du'ati ahli sunnati, dia tu setengah dan separuh daripada orang-orang yang duk dakwah, daripada orang-orang yang duk menyeru ahli sunnah, daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dia saat itu kita kata di dalam tiap-tiap kotar ataupun di tiap-tiap jajah ataupun tiap-tiap pihak daripada negara, ia adalah seorang daripada pendakwah yang duk dakwah mereka itu di atas jalan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kemudian da'in ini ya hillu, yang duk menghurailah ia da'in, tanda molek. Ya da'in mana sifat lagi? Ya hillu, yang duk menghurailah ia da'in, yang duk mempelepaslah ia da'in asyubaha, akan segala syubhat teh, akan segala keliru akan segala kesamaran di dalam masalah ilmu usuluddin masalah. Makna kata di dalam satu negara, satu negeri, maka pasti kena ada dakwah, pendakwah, yakni da'i yang untuk menyepak dan menolak daripada perkara-perkara yang jadi keliru kan daripada masalah ilmu usuluddin. Supaya di hari zaman lah ni jadi haram nah. Masalah agama mun kata gitu, Syiah katanya
Saidina Ali inilah dikatakan orang yang patut Allah Ta'ala latih jadi khalifah. Itu Fok Syiah pegang. Patut Allah Ta'ala lagi latihkan Abu Bakar. Patut lepas pada tu Saidina Uthman, Saidina Umar. Maka Fok Syiah hak kuat dia kata Allah Ta'ala silat diletak Abu Bakar jadi khalifah. Tuhan ni silat juga. Lepas tu kita duk mengaji kata Allah Ta'ala tu tak lalai, Allah Ta'ala tu tak lupa, Allah Ta'ala bersifat dengan tak lalai dah kan. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak mengambil akan Allah oleh lalai dan oleh tidur. Lepas tu ngano Fok Syiah kata Tuhan tu nyanyok. Dia lantikkan Abu Bakar belum daripada Ali. Silat Allah Ta'ala. Pas pegang ni orang panggil, orang dengar, kadang dia royak, bubuhlah fikrah fok ya, maka pergilah Abu Bakar ni silap berebutkan akan khalifah Sayyidina Ali. Maka dah masuklah fikrah orang Islam, betul gak cara dia dah. Ali ni hak sepatutnya, ni orang panggil perkataan yang membawa pada jadi saru, jadi keliru, jadi syubhat, akidah kita pun punah. Tu siapa akidah tu? Orang yang pegang kata Sayyidina Abu Bakar rebut khalifah Ali, maka kalau kita pegang lagi tu orang panggil aqidatun fasidah, akidah yang fasid. Pas lagu mana siapa dia nak mentolakkan akan akidah yang duk jadi celaru, jadi keliru tu? Kena daripada da'in min du'ati ahli sunnah, daripada seorang inilah pendakwah inilah yang kena duk tolakkan benda-benda ni. Mana penghijau kalau tempat kita lah ni, kalau datangkan satu masalah yang pelik, yang maki gawam, yang subhat, yang keliru, maka orang panggil kena sanap cula. Lepas sanap cula, yang turun mai pada majlis-majlis masing-masing, maka fak majlis ni kena fikir nak buat lagu mana nak tolak benda-benda ni. Dah kan? Kalau fak majlis semua saat ni tu, kalau tak hijau benda ni, maka berdosa habislah orang leptan ni dan jalan ni. Dalam jalan pasti fak majlis nanti kena ukar masalahnya. Kalau masa fak majlis tak ukar, maka mesti jalan berdosa habis. Masalah syubhat. Mana kita kata masalah setengah dok jadi kelarukan, celaru dari tempat kita supaya kita masalah dok timbul pak kita. Salah satu daripada masalah duit riswah, duit reba. Patut orang lain tak berani dah jadi haru bih ni. Dia jadi caru. Demo kata boleh makan weh duit ni sebab kita weh demo, suruh demo boh, tak seboh ikut demo. Tapi kalau kita ambil saat ni gibuh demo, maka berdosa. Itu orang panggil kadang-kadang orang kampung kita tak boleh sebab demo weh kita bagi kita gibuh dia. Buat apa dia weh kita. Jadi pikirlah bagi orang kampung jadi celaru habis, jadi semabuh habis, punah habis. Pasal apa dia nak menegak benda ni? Siapa dia yang nak tegak? Patut siapa dia nak menolak? Siapa dia yang nak sepak nak tubik daripada fikrah ni, daripada orang-orang kebiasaan. Ini kena fok-fok majlis, fok-fok ulama besar-besar di daripada petani-petani inilah yang jalan-jalan, daripada orang jalan, orang petani, ulama-ulama tu kena tolak tu. Kalau sama tak ada orang tolak, maka masalah yang besar. Supaya juga banyak masalah orang tanya ke, kalau jadi celaru tempat kita ni supaya masalah apa? Masalah lah ni dia mau tanya lah ni. Duit pacaran ataupun rau canak dah. Ada apa kita tadi dia mau tanya. Duit rau canak, kalau kita nak duit, dia mau kata kena cabut 105 kod ataupun 110 kod. Duit ni kau ana. Apa ni keliru ni? Ni masalah fiqh ni. Lepas tu dia pergi pula sakut dengan akidah kita, amalan ibadat kita. Rau canak. Lepas tu kalau mik barang, dia mau tak ada kena mik duit, dia mau tak cabut lah duit kalau kita mik barang. Sebab kerja airway tu suruh mik duit, mik barang. Lepas tu dia tak say barang belana dah sabung, belana ubat gigi, belana rumah nak duit. Dia mau tak nak duit boleh. Hak kita tak 2000 kena cabut 150 kod. Masalah tu. Cabut 105 kod ataupun 120 kod. Lepas tu cabut tu harga apa? Cabut tu harga apa? Kena tanya tu dah harga apa dia cabut? Pas misalnya kita tanya ya, ayah puas hati dah, ayah wis 100 kod dia tu. Dia cabut dengan tak ada gapo sebab kita nak ambil di kedai dia kata dia kena ambil hasil daripada kita 110 kod. Hak sungguh dia boleh makan suku dah. Pas nak tanya ayah puas hati ke dak wi dia 100 kod. 10 kod nak boleh batil tu pun ketar dah tangi nak kan. Pas ni dia mau ambil 100 kod duit kita puas hati. Dia tak puas hati, dia mau ambil wi gitu. Kalau tak wi tak boleh rasam. Lepas tu wi ingat tak puas hati, wi ingat tak reda, maka duit hanya mik kita 105 kod, 110 kod. Duit tu nama duit gapo? Ni dek bahasnya, hak tu duk jadi semabunya. Banyak duit tak betul. Hak ni dek semabu. Pasal apa dia nak menegak kata duit ni duit reba? Kau duit apa ni? Sebab tu lama katanya ni nak masuk pergi kod reba dah ni.
orang ambil duit orang aja. Dia mata nak duit weh. Tapi nak cabut 100 kop. Dia tu makan duit 110 kop dia ambil buat sebab apa? Sebab dia mau gimmick kedai dia. Kaja airways suku dah dia. Tu. Hanya orang panggil kena ada orang menegak ni. Wa yaruddu, dan menolaklah ia da'in. Dia menolak ala ahlil bid'ah, di atas kumpulan dan fok-fok bid'ah. Mana kata di dalam setiap-tiap pihak dan setiap-tiap cangwak, setiap-tiap jajah pasti kena ada pendakwah yang nanti menghuraikan, yang nanti mempelepaskan daripada segala keliru yang datang kepada manusia kebiasaan. Pasti kena tolak daripada orang-orang yang membawa dan mereka di dalam orang, maka orang inilah pasti dia kena tolak. Wa yastakillu, dan terasinglah ia da'in bihazal ilmi, dengan ini ilmu. Pasti dia kena asing, dia saat ni kena mensuci dengan ini ilmu usul ni. Wa yastakillu, dan mengasing ia da'in. Dia pasti kena mengasing. Apa mengasing? Ya tahammalu wa yang faridu. Pasti dia saat ni tu kena menanggungi. Orang jadi da'in, orang jadi pendakwah di dalam satu cangwak, dalam satu jajah, pasti dia kena tanggung, dia kena bawa, dia kena berpegang dengan ini ilmu. Ilmu mana? Ilmu usuluddin, pasti dia kena bawa. Kita misal lagi. Dalam jalan ni tak ada seorang buta kita kata fuk kita reti faraid. Lepas tu orang nak bagi saka, tak ada siapa yang reti. Malaikat ada sore yang lah kapung tak ada sore, ataupun dalam jalan ni orang reti bab faraid sore. Kalau ada sore orang panggil cukup dah. Orang panggil fardu kifayah, lepas daripada semua orang jalan. Tapi kalau dalam jalan ni nak takdirkan ashabul furuq, nak takdir siapa dia boleh makan sumun, siapa dia boleh makan nisfu, siapa dia boleh makan gapo orang panggil khumus, siapa dia boleh makan suduh. Tak ada siapa dia seorang but dia jalan pandai bagi bab saka. Berdosa bih jalan ni. Orang panggil ilmu di atas jalan fardu kifai, bukan fardu ain, tapi dalam seorang pasti kena reti. Kalau tak reti, berdosa habislah. Wa yusaffi, dan membersihlah ia da'in qulub ahlil haq, akan segala hati-hati bagi ahli kebenaran. Makna kata dia inilah petugasnya untuk nak menyuci dan nak membersih akan hati-hati orang kebenaran, nak membersih an wasawisil mubtadi'ah, daripada segala kacau-kacau dan kenak-kenak bagi mubtadi'ah, benda-benda yang direka-reka oleh ahli bid'ah. Dialah orang yang duk menyucinya. Sekat tu dulu kan dia kata wallahu a'lam. Sekata qada tu dulu. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kat tu masuk ni pula. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Qal bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kisah Yusuf tak habis lagi. Waja'u, dan telah datang oleh mereka itu. Siapa dia mereka itu? Yakni daripada saudara bagi Yusuf. Datang saat ni tu ala qamisihi, di atas pakaian dan bajunya baju Yusuf. Mari jumpa dengan ayah dia pada waktu Isya dulu kan. Dia katanya yabkuna tu. Waja'u abahum isyana, waja'u abahum isya'a. Isya'an yabkuna qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kami ya kami datang pada engkau pada waktu Isya. Pokok ni kelik kejumpa dengan ayah ya pada waktu Isya, waktu petang. Ya duk menangis-nangis mereka itu. Royak ke ayah kami ni pergi setayah duk main gapo? Duk main manoh tawah lari. Tiba-tiba kami tinggal Yusuf di tempat mata benda kami. Di sisi pakai tiba datanglah oleh hanying seringgala, datanglah oleh harimau, makan akan Yusuf. Dah satu hari tengok dah ada cerita lagi kan datang.
Apabila duk mari Tuhan wik marah 4 tahun masa Yusuf. Orang panggil Yusuf saat ni tu marah. Ketika ni Yusuf nak jadi raja dah. Yusuf nak jadi raja, maka marah besar. Nari-nari di tepi semua tu tak ada makan ni. Ganung pun habis, tanim mi pun tak nak gapo itu sebab marah kuat. Tapi dalam negeri Yusuf di Mesir ni saya makan ni ada. Yusuf jadi raja. Maka orang rakyat luar, orang kampung-kampung negeri tepi-tepi, nah kemudian negeri Nabi Yakub pun daripada adik-beradik bagi Yusuf pun mari masuk dalam kota ni, kota Yusuf ni. Satu ketika tu ayat bakar-bakar dulu. Duk mari, pun ni mari. Orang duk negeri Nabi Yakub pun susah. Mari sebelah orang. Mari sebelah orang saat ni tu, marilah. Lepas tu adalah hulu bala bagi Yusuf tu, ada we datang we daripada negeri Nabi Yakub nung, mari duk minta makan ni ya tuanku. Yusuf pun sedang, kakak ia dah ni sebelah orang, hulu bala yak tu sebelah orang, mari nak jumpa dengan tuanku, nak mintakan makan ni, kerana negeri bagi Nabi Yakub pun marah besar juga. Maka sebelah Yakub Yusuf pun dah kakak ia cerai. Ketika mari pak saat ni masuk dalam kota Poriti ni, Yusuf saat ni tu dia tak buka muka dia. Dia tudung dengan kain. Apa tu? Amu mari mana ni sebelah orang? Yusuf kata. Dia kata, ya tuanku, amu mari daripada negeri Nabi Yakub. Dia kata. Yusuf nampak dah. Ya ning nama kakak ya ning. Dia kenal saya. Tapi dia mau tak nampak Yusuf katuk ni katuk dengan kain di kepala dia. Yusuf tahu dah cerak kakak-kakak dia. Lepas tu Yusuf buat gana? Yusuf tu wi makan ni dia. Royak kepada tentera wi makan ni. Tapi saya membuat pang sikit. Berah ganung hak wi pada sebelah orang, wi catung seorang, tapi pang mu igat seorang Bunyami. Adik dia hak ori sibuk sebapak dengan dia. Muat pang sikit hai tentera, hulu bala dia royak kepada hulu bala tentera dia, muat pang sikit dah, mu igat seorang tu. Seorang nama Bunyamin tu. Bunyamin sebab adik-beradik dengan Yusuf seibu sebapak. Pas mumbuh pang cupak dalam tu, dalam sebelah karung daripada guni, dalam satu guni tu mumbuh jangan apa? Cupak emas lah tu. Lepas tu hidup di tangik Bunyamin tu. Apabila nak tubik pak daripada kota, ya cek lah. Tengoklah ganung ada gapo lah, ganung ada gapo, tak ada lepas lagi. Tiba-tiba dalam karung bagi Bunyamin ada cupak emas. Tapi pan Yusuf dah. Pan Yusuf nak igat adik dia sebab nak hidup dengan dia. Tapi pun ni tak gamak dah. Duk mari boleh cupak emas duk dalam karung bagi Bunyamin. Apabila duk dalam karung Bunyamin kena igat. Pun ni klik tinggal berapa? 10 orang. Klik jumpa dengan ayah dia. Dia tak ayah. Lepas tu ayah tanya, mana Bunyamin? Bunyamin tak klik. Dia kata, kena igat di dalam kota. Puak mung ni dah. Allah, dulu Yusuf dah kena makan di Rima. Dulu Yusuf kena makan di Serigala dah. Ni adik pada Bunyamin kena igat dalam kota. Mungkin hari ni mung saat ni tu ngaku, kalau mu tak ambil adik buat klik lah mana, mu jangan dok klik rumah. Jangan klik, mu ngaku sekat ni. Ayah murih lah. Murih benar. Dulu murih pun dok sobar lagi. Tapi hak ni murih sungguh. Lah mana mu kena gimik klik adik. Lah mana mu kena ambil. Yusuf igat adik ya tak le kota nak hidup dengan ya, tapi pang Yusuf pok ni tak tahu. Lagi karata. Kemudian waja'u, dan telah datang mereka itu ikhwatu Yusuf ala qamisihi, di atas pakaian dan bajunya, baju bagi Yusuf. Dia kata mahalluhu nasbun ala dharfiyah. Jadi nasab dia tempat yang dia duduk tu ala qamisihi itu dia kata nasab ala dharfiyah ai ala qaunihi zarfan. Waja'u ala qamisihi, dan mendatang mereka itu kepada bapak dia saat itu yakni di atas keadaan bajunya baju Yusuf. Maknanya ai fauqahu, yakni baju hak sebelah atas bagi Yusuf. Jadi ya baju erat ni banyak dua lapis, baju atas, baju bawah. Sebab tu satu hari pak dia pergi Yusuf dah. Pada Nabi Yusuf tanyalah kakak dia saat ni, belum dah nak pergi ganung. Dia kata Nabi Yakub gana. Tanya pak sebelah orang. Dia kata, ayah mo ya Nabi Yakub mata tak gari dah lah ni. Yusuf berhenti dah, teriak Yusuf. Katukkan muka. Apabila kawan kakak royak kata, Nabi Yakub sudah mata tak tergari. Yusuf senyap. Kerana apa? Kerana rindunya kepada bapak, lagi pula ingat pada bapak, dia tahu dah kakak ya. Pak Yusuf kata,
Jadi pakai ye bagi orang-orang Arab ni, dia pakai dua lapis, hal atas lapis, patut bawah lapis. Tapi ayah dia ni, mata tak gari. Kawan kakak mikkan baju Yusuf sebelah atas, pergi jumpa dengan ayah dia. Tapi baju sebelah dalam, dia ada di Yusuf. Dia jatuh dalam telaga, kali Yusuf. Pak Yusuf pun ambil baju dia. Hak dia jatuh dalam telaga, hak kakak dia tak dalam telaga. Dia kata, hei, fakmu semua, ambil kain ni dah. Ambil kain ni kalau pergi jumpa dengan Yakub, dengan ayah mung, mesti beri kepada Nabi Yakub saat itu, dia sapuhkan mata dia. Dah. Dia sapuh mata dia. Apabila Nabi Yakub pun ambil kain Yusuf saat ni, sapuh mata dia, Yakub mata gari. Ni nak kata hikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata baju Yusuf wi kepada bapak ketika fok ni kelik daripada padang, maka baju sebelah atas tu fauqahu ai fauqa Yusuf. Dia kata mahalluhu mahal tepat ala qamis itu nasbun ala zarfiyah, nasab di atas zarfiyah, yani fauqahu baju sebelah atas. Kama dia mendatang mereka itu atas baju sani bidamin kazib, dengan darah yang bohong. Bukan darah Yusuf sungguh, yakni darah yang digelomokkan dengan seekor biring. Ya semulai biring, mulai kambing, lepas tu ya ambilkan baju Yusuf, ya gelomok campur dengan darah kambing itu. Tuan-tuan, bidamin kazib, dengan darah yang bergelomok lah ia, darah yang berdusta. Makna gana bidamin kazib aidhi kazibin, yakni darah yang berdusta lah ia, darah yang bohong lah ia. Darah bohong, bukan darah Yusuf sungguh. Makna gana bidamin kazib bi anzabahu, dengan bahasa semulih mereka itu ikhwatu Yusuf. Semulih gapo dia? Sakhlatan, akan seekor biring dan seekor kambing. Hoi, buat tidur tu. Bi anzabahu, dengan bahasa semulih mereka itu ikhwatu Yusuf. Sakhlatan, akan seekor biring dan kambing. Wala takhuhu bidahmiha, dan menggelomoklah mereka itu ikhwatu Yusuf, hu akan dia, akan qamisahu, akan pakai Yusuf sebelah atas, menggelomok ada bidamiha, dengan darahnya, darah bagi sakhlah tak molek. Dah. Darah pun dia dapat gelomok. Ni pakai Yusuf seolah tadi ni lah. Ni pakai Yusuf belah atas. Lepas pada tu, fok ni semula kat seekor bing, seekor kambing. Dia ambil darah kambing tu pergi cuah di atas baju Yusuf saat ni. Nampak gelomok lah darah Yusuf saat ni tu. Baju Yusuf belah atas dengan darah bagi seekor bing, seekor kambing saat ni. Wazahalu an syaqqihi, dan menghilang mereka, dan terhilang mereka. Mereka tu hilang. Apa maknanya? Zahalu, dan menghilang mereka itu. Menghilang an syaqqihi. Apa makna menghilang tika ni? Yakni meninggal mereka an syaqqihi, daripada mengsoyak akan dia, akan komisihi. Mereka itu tinggal lah, tak ada soyak lah baju Yusuf ni. Tuan-tuan, wa zahalu, dan hilang mereka, yakni tinggal mereka itu daripada mengsoyak akan dia, akan baju Yusuf. Wa qalu, dan kata mereka itu ikhwatu Yusuf, innahu, bahwasanya ni baju yang gelomok dengan darah ni, innahu ay qamisahu al-mutalakhata ni, mutalakhas ni, mulatakhu ni. Innahu, bahwasanya al-qamisa al-mulatakha ni, latakha yulatikhu mulatakh ni. Wa qalu, dan berkata mereka itu, innahu, bahwasanya al-qamisa ni, baju ni, al-mulatakh ni, yang dicampur akan dicelupkan dia, digelomokkan dia dengan darah ni, damuhu, ialah darahnya, darah Yusuf dah ni. Dia royak kopok ya tayah ni baju dek suh ni, hak belah atas ni, tengok gelomok dengan darah saja ni. Ayah tak percaya kau memakai akan dia oleh seringgala, makai akan dia oleh rimak ya. Ya tak ya. Ni darah dek suh dah ni, ada campuran ni dengan baju ni, nampak gelomok baju, tapi baju tu tak ada soyak. Tak ada cari sikit abu. Pasti kalau Nabi Yakub punya curi ni,
Kalau baju dimakai kat oleh serigala pasti dia kena kikir. Lagi pula kikir kena cari baju. Tapi fok ni tak ada lagi fengkan dia. Dia ambil baju, dia pergi celuk, pergi gelomok dengan darah kambing, darah biring. Lepas tu baju saat ni tak ada cari sikit apa. Maka Nabi Yaqub pun tahu sebab tu Nabi Yaqub kata nak. Qal berkatalah ia Yaqub. Yaqub kata kan? Qal berkata ia Yaqub. Lima ra'ahu sahihan, bagi barang yang telah nampak ia, yang telah kelih ia Yaqub, akan dia akan barang sahihan, betul nampaklah kata baju saat ni tu yang bergelomoklah ia dengan darah, tapi wa alima dan mengetahuilah ia Yaqub kazibahum akan bohong mereka itu ikhwati Yusuf. Yaqub pun tahu sebab baju tak ada cari sikit abu, tapi bergelomok sungguhlah dengan darah yang dicelup dan digelomok dengan darah kambing. Saat ni darah bing saat ni. Kemudian Yaqub pun tahu kata perkara ni nampak sahnya bergelomok dengan darah, tapi Yaqub tahu dah kata fok ni bohong. Kawan anak-anak dia kakak bagi Yusuf ni. Bal sawwalat lakum anfusukum. Yaqub kata lagi, bahkan menghiasi engkau dan mempercomel lakum bagi kamu anfusukum oleh diri kamu amra akan pekerjaan itu. Takut mung ni dewak menghiasi kata ni darah Yusuf dah ni, takut mung duk menghiasi duk mempercomel kata ni nak sebab mung saat ni tu tak sewi nampakkan benda-benda kata mung tu wak kenak Yusuf kayak gitu kan. Bal sawalat zayyanat lakum anfusukum amra fa fa'altumuhu bihi. Kamu dah buat hiasi nak comel lah kamu tak ada salah. Yusuf saat ni tu mati dah ya, dimakai oleh serigala ya. Tengok ni baju ni bergelomok dengan darah saja ya. Ayah ya kata kamu ni nak kebaikan ya untuk kamu. Adik mati lagu nak kebaikan ya. Orang kita nak kemolek ya. Lepas keburukan ke orang semata, hening ke orang semata. Fa fa'altumuhu bihi, maka memperbuatlah oleh kamu akan dia akan amran bihi dengan Yusuf. Kamu buat dengan Yusuf tapi hakikat kamu tu bohong. Tapi Nabi Yaqub senyap tak kata apa. Fasabrun jamil, maka bersabarlah Nabi Yaqub sebagai persabaran yang terelok. Tak kata posnya, dia tahu dah kata anak dia semua hak sebelah orang 10 orang ni bohong akan dia. Kata Yusuf saat ni tu mati kena makan oleh serigala. Dalil dia kata ni tengok baju yang kena Yusuf hak belah atas ni duk bergelomok dengan darah tapi tak ada cari sikit abang. Maka Nabi Yaqub tak kata apa sobasnya orang tua kita nak marah kita senyap tak kata apa. Sobas yang comisnya hati, tapi hati ni barah habis dah. Gelomok dengan kemarahan dah. Pasal nak marah dah tapi senyap di dalam hati. Sobas yang terelok. La jazaa fihi, yang tiada gelu gesah lah ia. Tak ada jenis gelisah. Tu sabar yang comi bagi Nabi Yaqub terhadapnya kawan adik-beradik Yusuf, kenak Yusuf. Kita haukkan Yusuf di padai di dalam telaga. Maka Nabi Yaqub saat ni sabar yang terelak. Apa sabar yang terelak? Sabar yang comi. La jazaa fihi, yang tiada jenis gelisah. Nampak serabu. Fihi, padanya, pada Nabi Yaqub. Nampak tak ada gelisah sikit abuk. Wa huwa, dan ia lapa qauluhu sabrun jamil. Tak situ nak kepada Iraq tu. Wa huwa, dan ia qauluhu sabrun jamil. Fa sabrun jamil ni khabaru mubtada'in mahzufin, ialah Iraq dia jadi khabar mubtada mahzuf. Iraq jadi khabar mubtada mahzuf. Takdirna ai amri, ai fa amri, maka pekerjaan aku. Gapo yang dibuatkan oleh saudara Yusuf tu nana fa amri, maka pekerjaan aku ni kata Nabi Yaqub sabrun jamil, yakni kesabaran yang tereloklah ia oleh Yaqub. Walaupun kakak-kakak bagi Yusuf klik royak kata Yusuf kena makan di rimah, makan di serigala, maka Nabi Yaqub tak percaya dah kata fok ni kecek bohong. Tapi Nabi Yaqub khijai dia, maka dia mempercayai, dia tak tunjuk akan dia kepada adik-beradik Yusuf tadi. Wallahul musta'an, padahal bermula Allah Subhanahu wa taala al-musta'anu,
ialah orang yang diminta akan pertolongan. Allah Ta'ala ni lah dikatakan orang yang ditutupkan pertolongan. Apa al-musta'an tafsir? Al-matlubu, orang yang ditutupkan. Itu makna al-musta'an ditafsirkan dengan al-matlubu, yang ditutupkan, minhu daripadanya, daripada Allah, al-aunu, akan pertolongi ataupun bantu daripada Allah Ta'ala sajalah. Tuan-tuan, wallahul musta'an, dan bermula Allah Ta'ala sajalah. Allah Ta'ala jualah orang yang dimintakan daripadanya akan pertolongi alamat di atas barang yang mensifatilah oleh kamu, hei saudara Yusuf. Allah Ta'ala sajalah Nabi Yaqub kata, orang yang aku minta tolongnya, alamatasifun, di atas barang yang mensifati oleh kamu, hu akan dia. Salah tak? Alamatasifun ai alamatasifunahu, di atas barang yang kamu mensifati akan dia barangkah, yakni kata Yusuf mati, makan di serigala ni, ayah ni, baju sebelah atas Yusuf ni bergelomok ni, ngad darah ni. Tak. Maka aku nak minta, tak ada nak minta tolong pada fuakmu Nabi Yaqub, aku nak minta tolong dengan Allah di atas barang yang kamu bersifat. Apa alamatasifun? Tazkuru, yang engkau menyebut, min amri Yusuf, daripada pekerjaan Yusuf, maka aku mintalah pertolongan ini daripada Allah. Cadai kala insya-Allah. Jadi katanya daripada ayatnya kata waja'u isya an yabkun, datang mereka itu akan bapaknya pada waktu isya. Datang pada waktu isya tu isya an yabkun, datang mereka itu pada waktu isya, yabkun halakaunihim, hal keadaan mereka itu menangis-nangis. Waja'atu apa? Waja'a ikhwatu Yusuf ila abihim, datanglah oleh saudara adik-beradik Yusuf kepada bapa mereka, yakni pada Nabi Yaqub, fi waqtil isya, yakni pada waktu isya. Apa waktu isya? Min awwalil lail, daripada awal malam. Kerana malam ia terbagi 3, daripada pukul ni sampai 10, kerana ni pukul ni petai tadi sampai pukul 10 setagi orang panggil waktu malam, tapi dikatakan waktu malam hak sebelah awal. Adapun pukul 10 sampai daripada pukul 2 malam, hak tu orang panggil malam pertengahan, dikatakan pertengahan malam. Adapun fak ni klik mai jumpa dengan ayah dia, yakni daripada waktu malam, yakni awal malam, yakni pada waktu isya. Ia berkuna teriak mereka itu. Hakada datang jumpa dengan ayah tu menangis-nangis lah. Wa yuzhiruna, dan pezuhir mereka itu, menimbu-nimbu mereka al-asafa, akan duka cita, wal jaza'a, dan menzuhirkan gelisah, nampak serabut lah di hadapan ayah mereka, yakni Nabi Yaqub alaihissalam. Dan pula datang mereka itu ala komisi, klik jumpa dengan ayah pada waktu malam, yakni awal malam itu waktu isya, keadaan menangis-nangis, teriak-teriak, mezuhirnya, serabutnya dan duka citanya kan adik tu mati. Waja'u ala komisihi bidamin kazib, dan datang mereka itu ke atas bapa mereka itu dengan baju pakaian Yusuf sebelah atas. Kerana orang panggil pakaian orang Arab ni dua lapis. Pakaian komis ni yakni pakaian yang sebelah atas. Sebelah atas ataupun dikatakan ke atau lapisan belah atas. Lapisan pakaian hak atas. Lapisan pakaian hak sebelah atas. Dia dua lapis tu. Kamar dia buat ni buat klikkan pakaian hak sebelah atas ni terpanggil komis. Adapun dalil sepuar kita makan ni jubah hal atas tu dia panggil qamis. Bidamin kazib waja'u bi qamisihi, mendatang mereka, datang mereka dengan pakaian Yusuf hak sebelah atas. Adapun pakaian hak dalil, hak tu turun kali Yusuf dalil telaga. Sebab tu pakaian tu Yusuf duk tahu siapa ketika jadi raja pun pakaian tu ada. Siapa yang wi kepada puan ni klik sapuhkan mata ayah dia. Kama dia pakaian hak sebelah atas ni bagi Yusuf mulattahan, dibergelomok akan dia akan qamisuhu, digelomok bidamin, dengan darah mana? Ghaira dami Yusuf, bukan daripada darah Yusuf. Darah hak duk gelomok tok sani, duk gelomok sani bercampur dengan baju Yusuf sebelah atas, bukan darah Yusuf, tapi puak ni semulakan sakhlah, yakni seekor kambing dan bing. Kenapa mereka klik baju sebelah atas tu gelomok dengan darah? Liyashhada, supaya menyaksilah ia baju tu.
liyashhada supaya menyaksi baju menggelomok dengan darah ni ala sidqihim di atas kata mereka tu benar, tak ada kecek bah mati sungguh adik ni Yusuf ni, ya adik Yusuf ni mati sungguh, tengok ni baju duk gelomok dengan darah ni. Fakana maka adalah ia qamisuhu ni mulatakhan bidam ini dalil ia ala kazibihim di atas dosa dan bohong mereka. Kerana boleh tak bohong? Li annal qamisa, kerana baju Yusuf lapis atas ni lam yumazak, tak ada cari sikit habuk pun tak ada cari, tapi gelomok dengan darah. Faqala lahum abuhum, maka berkata bagi mereka itu, bagi saudara Yusuf, daripada Yusuf oleh Nabi Yaqub alaihissalam, kata mal amar, apa kerjaan ni? Baju adik patut gelomok dengan darah, apa kerjaan kamu ni? Kama taqulu, seperti barang yang kamu kata, bal zayyanat lakum anfusukum, bahkan kamu nak comel ya. Royak kata Yusuf tu mati dimakankan oleh serigala dan rimau, kamu nak comel di kamu tak salah. Royak kata ni Yusuf mati, ayo adik Yusuf mati, tengok ni baju gelomok dengan darah ni, mu ni nak comel tak salah, lepas kesalahan pada yang lain mu tak salah mencomelkan diri kamu tu dengan katanya bal zayyanat lakum anfusukum, bahkan kamu nak comelnya bagi kamu oleh diri kamu. Kamu tak kesalahan, kamu dia mau pergi Yusuf tu salah dah, patu tak klik dah Yusuf, kata Yusuf tu mati, patu klik pula pakai Yusuf bergelomok dengan darah ni, mu nak comel diri kamu ke, mu nak molek diri kamu ke? Al amarah, baju ni juga kan tunjuk dengan nubuah, ialah nubuah bagi Nabi Yusuf. Kamu dia amarah ni bin nubuah ni amran qabihan fi Yusuf, satu kerjaan yang huduh yang tak comel pada Yusuf. Tak comel dan huduh ni, fara'aitumuhu hasanan, maka lihat kamu akan amran qabih, tapi masalah ke Nabi Yusuf ni hasanan, sungguh tu comel, tapi fok ni nampak tak comel. Yusuf mimpi dah sebelah butir bitai, dia nampak duk sujud dia. Ni perkara yang comel, nak ayat Yusuf satu hari nak jadi Nabi. Tapi fok adik-beradik dia tengok Yusuf tak comel. Apabila tak comel, fok ni pun buat pisah-pisah, nak buat lagu mana, nak becek Yusuf dengan ayah dia. Fa fa'altumuhu wa fa'altumuhu, dan kamu perbuatkan akan dia. Kawan dia kata Yusuf, fa sabrin, kata ayah dia, maka sabar aku, kata Nabi Yaqub, sabrun jamin, sabar yang terelok, la syakwa, tidak mengadu aku serta kesabaran aku ni li ahadin minal khalqi, akan seorang pun daripada makhluk. Wa asta'inu billah ala ihtimali, dan aku minta tolong dengan Allah ala ihtimali ma tasifun, di atas menanggung barang yang kamu mensifati minal kazi. Aku tangguhlah, aku sabar, tak apalah mu nak bahang apa, kalau mu nak mempercomel di kamu, nak molek di kamu pun. Nabi Yaqub kata tak apa, aku nak sabar dengan apa yang kamu sifat. Tapi ayah dia tahu dah, kata fok ni bahang sekat tu, kamar dia kata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak lu kita nah. Buat ni lah. Tak Amir. Dia kata watasadduqu bil ma afdalu, dan sedekah yang paling comel. Kalau kita nak sedekah di atas rela hati, di atas suka hati, bukan di atas paksa, bukan wajib dah, yakni sedekah bil ma, dengan air. Watasadduqu bil ma afdal. Kenapa boleh kata afdal? Ila haitsu kasura lihtiyaju ilaihi, kerana banyaklah oleh keperluan dan berhajat ilaihi, kepada air. Sebab tu katanya di dalam kitab ni dah supaya juga perkataan Abdullah Ibn Abbas, yakni sedekah yang paling banyak pahala yakni sedekah dengan air. Supaya kita nari-nari arah banyak orang habis air tu. Tapi mau kita jangan mana orang buat, tapi ada dah learning. Tapi dulu kalau kita jalan nari arah, ya buatlah situ al-ma musabbil, air yang disabi musabbil, air yang disabi musabbal ataupun musabbil, air yang disabi, ya buatlah ngapeli, pasti dia tulis al-Fatihah ila marhum ataupun ila ruh, kaza wa kaza. Banyak air sabi, kerana air ni banyak naf'at sekali. Wa illa, dan jika tidak, masalah wa illa ay wa illam yatasaddaq, dan jika tidak bersedekahlah ia seorang bil ma, dengan air, fat'amu, maka makan ni lebihnya. Ternyata wa illa ay wa illam yatasaddaq, dan jika tidak bersedekah dalil
Wa illa ay wa illam yaksuril litijaju ilaih, dan jika tidak banyaklah oleh berhajat padanya. Kalau tahu air ni sangat-sangat banyak keperluan, kalau putus air sehari nak duduk tak boleh dah. Payah kata wa illa ay wa illam yaksur alihtiyaju ilaih, dan jika tidak banyaklah oleh berhajat kepadanya. Berhajat juga tapi kurang sikit. Kemudian sedekah ke ta'amu ay fahuwa, maka ia ma yutasaddaq at-ta'am, ialah makan ni. Sebab tu kalau kita duduk negeri Arab, kalau duduk di Padang Arafah ke ataupun duduk di Mina, kemudian ada orang jualkan nasi minyak saat itu puyuk besar. Lepas tu orang kaya mari ni nasi minyak mu ni kalau mu jual ni mulih nyakna sehari ni, ataupun dalam sepuyuk besar ni nyakna, dia kata 500 riyal. Ginilah aku bayar kamu 300 ataupun 950 ataupun 505. Munak tak usah. Dia tak ada apa, tapi dia jual sehari tu boleh 500 ya 5,000 masalah. Tak apa, dia kata aku nak bayar kamu 900 9,000. Tapi nasi ni mu tak boleh jual lah. Orang mari musabih, tapi nak yak tak makan ni dan minum ni hak paling pahala banyak sekali ialah we minum air ke orang. We minum air ke orang, hak ni pahala yang paling besar sekali, banyak fadilah. Lepas tu kurang sikit daripada keperluan, yakni daripada makan nasi minyak buah kayu. Sebab tu kalau kita duduk di Padang Arafah di Mina, ia ada kata khadimul hadra, khadimul haramain asyarifaini, yakni pengkhidmat bagi dua tanah haram yang asyarifah. Ia ada kata panjang, kata puang tu. Padahal tu ada orang bagi. Kereta asalnya kereta tu yang dibuat oleh Malik Al-Fahad kerana nak kurangkan penyakit-penyakit dia. Dia buatkan satu projek ataupun satu masyarakat bagikan sedekahkan makan ni kepada orang buat haji dan buat umrah. Maka di pada Arafah dah tu kereta tu banyak uti, kereta puang tu khadimul haramain asyarifain. Dalam tu ada dengan pisang, dalam kereta tu ada dengan buah topa, dalam kereta tu ada dengan susu, dalam kereta tu ada air. Dia bagi nah setik. Orang pun baris pakat terima baris habis. Dah. Walau ta'aradas sadaqatu halan, dan jika jadi berlawan, jadi bermeneteh, sedekah tu jadi berlawan. Nak sedekah ke tak sedekah? Walau ta'aradas sadaqatu, dan jikalau jadi berlawan-lawan ni lah oleh sedekah halan pada tika tu, pada tika la tu lah, nak sedekah ke tak sedekah? Kalau sedekah duit pun tak ada banyak nak dah. Kalau tak sedekah, rugi juga pahala besar ni hari ni. Misalnya hari Jumaat masalah, hari bulan puasa Ramadan masalah, duk jadi berlawan. Wal waqfu, dan wakahlah ia. Makna kata berhentilah kalau masalah ketika tu duk jadi berlawan. Nak sedekah ke tak sedekah? Wal waqfu, dan bermula berhenti daripada sedekah. Hak tu comel lah. Dia kata lau ta'arada alaihi kaunuhu yatasaddaqu bima indahu halan au yafqahuna au yunfiqahu fahal al afdal lahu al awwal awissani. Tengok, dia kata jikalau meletengi berlawan ni atas seorang oleh keadaan yatasaddaqu, bersedekah bima indahu, dengan barang yang ada di sisinya, halan pada ketika la tu, ketika sekarang tu lah, ketika la tu halan pada ketika la tu ataupun ketika sekarang ni, au yafqahu ke masalah yunfiquhu tu tak ada mana ya, yunfiquhu ke apa, yafqahu dalam tu, ataupun dia nafkahkan akan dia nafkah untuk dia, belanja untuk dia ke dia nak sedekah. Maka dia kata fahalil afdalu lahu, maka ada afdal bagi seorang itu al awwalu sedekah awisani ataupun dia tu wakah. Tu ada jawapannya. Fa in kana al waqtu, maka jika ni tafsirlah, ya wal waqfu, yakni berhenti ta'arada sadaqatu halan wal waqfu. Jadi wal waqfu tu atas pada as-sadaqah takdirnya. Walau ta'arada sadaqatu halan, dan jika jadi berlawan ni oleh nak sedekah halan pada masa sekarang, wal waqfu ataupun tak sedekah, jadi dak berlawan nak sedekah tak sedekah. Fa in kana ay fa fihi tafsirun, takdirnya maka sabitlah padanya pada mazukir min mu'aradati sadaqah halan wal waqfi ni.
Sabit pada masalah duk berlawan-lawan ni di antara sedekah dengan tak sedekah ni. In kana waktu, jika adalah waktu tu waqta hajatin, waktu berhajat seorang, wa syiddatin, dan pula perlu seorang, berhajat seorang, dan bersangat-sangat perlu seorang. Jadi seorang lagi tu kita orang ada dah. Makna kata kalau kita sedekah pun kita tak ada rugi, patut kita pun saat ni tu tak ada siapa atau tak ada makan. Tapi waktu yang tu waktu sekarang ni, makna orang di tepi kita ni perlu sangat. Dia modal pun tak ada, orang sesak nak makan pun susah, makna berhajat dia saat ni pada sedekah, ataupun bersangat-sangat berhajat kerana duit nak pergi beli air, nak beli makan ni tak ada. Ya katanya fal awwalu, maka bermula yang pertama, yakni ai kaunuhu yatasaddaqu, keadaan dia bersedekah ni aula bagi dia. Makna kata pada waktu tu orang berhajat, perlunya dia sedekah. Kalau dia sedekah demo tu saat ni tu dah boleh tak? Boleh beli tu, boleh beli ni, boleh beli makan ke anaknya, minum pada anak, maka sedekah tu paling aula. Wa illa, dan jika tidak, makna tahu in kana wa illam yakunil waktu waqta hajah wa syiddah, dan jika tidak ada waktu tu waktu hajat sangat, orang tak ada perlu mana pada sedekah, fasani, maka yang kedua, yakni kaunuhu waqifan anis sadaqah, keadaan seorang tu berhenti daripada sedekah, hak ning lah hak comenya. Kenapa? Likasrati jadwahu, kerana banyaklah oleh gawam oleh naf'atnya. Makna kata berhenti daripada masalah sedekah itu orang kerana banyaknya naf'at daripada tu. Makna kata berhenti pada sedekah kenapa? Kerana naf'at sedekah dengan tak sedekah, naf'at hak sedekah saat ni tu tak ada naf'at kerana orang tak perlu. Mana perlu sedekah, sunat sedekah, pahala lebih bagi sedekah, makna kata seorang yang ada di kita, di tepi kita, dia tu perlu ataupun dia berhajat, maka situ sunat dan lebih dan pahala kita sedekah kepadanya. Kalau dia tak perlu, maka tak sunatlah kita sedekah sekat tu dulu. Kama dikata wallahu a'lam.